Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, pada hari ini, saya akan membentangkan syair rakan saya dan akan membuat kritikan terjemahan mereka. Bagi bait pertama, Qad hujiban nur wa dhiya wa inna madinuna riya. Rakan saya telah menterjemahkan, jika cahaya itu terhalang, nescaya agama kita menjadi layu. Saya telah mencadangkan terjemahan, saat cahaya kebenaran itu terhalang, maka ketahuilah agama itu riak. Saya telah menambahkan perkataan kebenaran dengan mentaudihkan cahaya itu, cahaya kebenaran. Dan saya juga telah menukarkan perkataan layu kepada riak. Antara kritikan yang telah saya buat, dari segi aspek makna, penggunaan perkataan riak yang telah diterjemahkan dengan perkataan layu merupakan makna yang tidak tepat. Penterjemah seharusnya menterjemahkan perkataan tersebut juga dengan perkataan riak. Hal ini telah menyebabkan makna syair tersasar jauh apabila menggantikan makna dengan perkataan layu. Seterusnya, kaedah terjemahan. Kaedah terjemahan yang digunakan oleh penterjemah adalah semantik, mudah difahami. Namun begitu, beberapa makna di dalam syair ini tidak dapat difahami. Contohnya perkataan an-nur haruslah ditaudihkan dengan cahaya kebenaran atau iman, supaya maknanya jelas dan sampai kepada pembaca. Hal ini berdasarkan di dalam kitab Syarah Luzum yang menerangkan maksud cahaya itu sebagai cahaya kebenaran. Seterusnya, dari aspek laras bahasa, laras bahasa yang digunakan laras sastera, puitis, mengikut gaya bahasa syair, tetapi makna syair tersasar jauh daripada makna sebenar. Seterusnya, dari aspek penggunaan kata. Penggunaan kata yang mudah difahami serta santai, tetapi satu perkataan telah lari daripada makna sebenar, menyebabkan maksud sebenar syair tidak sampai kepada pembaca. Seterusnya, saya akan menerangkan bait kedua. Rakan saya telah menterjemahkan bait kedua. وَهَلْ يَجُودُ الْحَيَاءُ نَاسًا مُنْطَوِيًا عَنْهُمُ الْحَيَاةُ. Adakah ada kehidupan bagi seseorang yang tidak mempunyai rasa malu? Cadangan terjemahan yang saya utarakan, adakah manusia boleh membuat kebaikan saat perasaan malunya telah hilang? Rakan saya telah menterjemahkan Yajud sebagai ada. Tetapi, perkataan itu bermaksud karam, iaitu mulia. Rakan saya juga telah menterjemahkan Al-Haya yang bermaksud kehidupan. Namun terjemahan yang tepat adalah Al-Haya, iaitu malu, yang telah dihazafkan hamzah kerana mengikut darurah syi'riyah. Saya akan seterusnya kritikan. Dari segi aspek makna syair telah tersasar jauh apabila penterjemah telah menterjemahkan perkataan Yajud sebagai ada dan perkataan Al-Haya sebagai hidup. Maksud yang tepat untuk perkataan Yajud ialah karam, iaitu mulia, daripada perkataan Jada Yajudu Al-Jud. Seterusnya perkataan Al-Haya yang bermaksud malu. Seterusnya perkataan haya yang bermaksud malu, yang telah dihazafkan huruf hamzah atas sebab tertentu dalam syair. Tetapi penterjemah telah menterjemahkan dengan perkataan hidup, al-haya. Al-hayatu. Yang sepatutnya al-haya'u. Kaedah terjemahan,
Penterjemah telah menggunakan kaedah terjemahan semantik mudah difahami, tetapi makna syair telah tersasar daripada makna sebenar. Dari aspek laras bahasa yang digunakan laras sastra, puitis dan mengikut gaya bahasa syair, tetapi makna syair tersasar jauh daripada makna sebenar. Dari aspek penggunaan kata yang ada kesinambungan dan mudah difahami, tetapi makna tersasar jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Halimatul Nabilah binti Mahusin, nombor matrik 050968. Pada video analisis dan kritikan terjemahan syair ini, saya akan menganalisis terjemahan yang dibuat oleh Dayang Norafika. Baik, pada terjemahan yang dibuat adalah pada bait yang ketiga dan keempat, iaitu Ya alam as-sawi ma alimna anna musallika askiya'un la yakzibanna imru'un jahulun ma fika lillahi awliyai. Seterusnya, saya telah menganalisis berdasarkan beberapa elemen, iaitu dari segi aspek makna, kaedah terjemahan, laras bahasa, penggunaan kata dan ketepatan makna. Pertama, dari segi aspek makna, secara keseluruhannya dari sudut makna, terjemahan ini boleh difahami. Cuma bagi pendapat saya, terdapat beberapa perkataan yang boleh dimurnikan lagi agar dapat difahami dengan jelas oleh pembaca sasaran. Kedua, kaedah terjemahan. Kaedah terjemahan yang digunakan di dalam puisi ini adalah berbentuk bebas. Hal ini dapat menjadikan padanan perkataan yang lebih tepat berbanding kaedah terjemahan tradisional. Ketiga, dari segi laras bahasa. Terdapat penambahan perkataan yang diletakkan dalam kurungan supaya mudah difahami lagi oleh pembaca sasaran dan ada beberapa perkataan yang tersasar dengan makna sebenar syair tersebut. Keempat, penggunaan kata. Terjemahan ini menggunakan perkataan yang terikat dengan bahasa sumber yang boleh menyebabkan kekeliruan kepada pembaca sasaran itu sendiri kerana terlalu menjaga maksud teks asal. Selain itu, struktur dan susunan bahasa juga mengikut susunan bahasa sumber. Hal ini mungkin menyebabkan pembaca sasaran mengalami kesukaran dalam memahaminya secara jelas. Dan yang terakhir, ketepatan makna. Terjemahan yang terlalu terikat yang boleh menimbulkan kekeliruan dan ketidakfahaman terhadap pembaca sasaran. Terdapat beberapa perkataan yang diterjemah kurang tepat di dalam syair ini. Sebagai contoh, pada perkataan alimus sawi, penterjemah telah menterjemahkan sebagai cendekiawan yang soleh. Akan tetapi, pada pendapat saya, sepatutnya di sini diterjemahkan sebagai dunia yang kejam. Di sini akan berlaku kekeliruan bagi pembaca sasaran untuk memahaminya dan mengetahui kesinambungan syair di atas. Seterusnya, pada perkataan askiya'un, penterjemah menterjemah sebagai orang soleh akan dimakbulkan. Tetapi pendapat saya lebih sesuai sekiranya diterjemahkan sebagai orang yang bertakwa. Jadi ini adalah cadangan terjemahan saya pada bait ketiga dan keempat. Bait ketiga, Ya alimas sawi ma alimna anna musallika askiya'un. Wahai dunia yang kejam, tidak kami tahu bahawa orang yang menunaikan solat adalah orang yang bertakwa. Kemudian pada bait keempat, La yakzibanna imru'un jahulun ma fika lillahi awliya'u. Tidak kami tahu juga bahawa orang yang jahil tidak menipu. Tiada sesiapa yang ada denganmu melainkan Allah sebagai pemelihara dan penjaga. Jadi itu sahaja kritikan dan analisis yang telah saya buat pada bait ketiga dan keempat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana binti Sudin, nombor matrik 050696. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang analisis kritikan daripada dua bait syair yang bertajuk Qadhu Jiban Nur Wadiak daripada syair Al-Ma'mari. Saya telah mengkritik hasil terjemahan daripada bait yang kelima dan keenam, iaitu hasil terjemahan daripada Nik Nur Salsabila. Pada bait yang kelima, iaitu Waya Bila dan Masya Alaiha
ulu iftiqarin wa aghnia. Hasil terjemahannya, di negara mana seseorang mengembara, mereka adalah orang miskin dan kaya yang pertama. Berdasarkan hasil terjemahannya, analisis yang saya dapat adalah melalui berdasarkan aspek makna. Bagi saya, terjemahan ini kurang tepat daripada maksud yang ingin disampaikan oleh syair tersebut, iaitu perkataan Masya mungkin lebih tepat jika diterjemahkan kepada kunjungi atau lawati, manakala perkataan ulu membawa maksud golongan atau kelompok di dalam kamus ma'ani. Namun penterjemah menterjemah perkataan itu kepada yang pertama. Oleh itu, hal ini menjadikan terjemahannya kurang tepat. Apabila saya membaca keterangan bagi bait ini di dalam kitab Syarah Luzum, ia menerangkan mengenai negara yang meliputi yang ada di dalamnya kebahagiaan dan penderitaan, serta mengandungi kemiskinan dan kekayaan. Selain itu, kaedah terjemahan yang digunakan oleh penterjemah dalam menterjemah bait syair ini adalah penterjemah menggunakan terjemahan bebas kerana penterjemah menterjemah mengikut kefahamannya. Laras bahasa yang digunakan adalah laras bahasa umum dan terjemahannya mengikut gaya syair, iaitu mempunyai bentuk syair. Seterusnya, penggunaan kata. Perkataan yang penterjemah gunakan tidak terlalu tinggi dan mudah difahami. Berdasarkan analisis ini, cadangan terjemahan saya pada syair ini adalah, wahai negara yang kamu kunjungi, terkandung di dalamnya golongan miskin dan kaya. Seterusnya, pada bait yang ke-6, iaitu Iza qadallah bil makhazi fakullu ahliki ashkiya. Hasil terjemahannya, jika Allah menetapkan seseorang dengan kehinaan, seluruh keluarga kamu sengsara. Analisis bagi terjemahan ini, bagi aspek makna, terjemahan pada bait ini boleh difahami, tetapi mungkin boleh diubah sedikit supaya lebih jelas maksudnya. Bagi saya, terjemahan bagi perkataan ahliki di dalam syair ini lebih sesuai jika diterjemahkan kepada ahli kamu, atau kaum kamu, atau golongan kamu berbanding apa yang diterjemahkan oleh penterjemah, iaitu keluarga kamu. Selain itu, kaedah terjemahan yang digunakan oleh penterjemah pula, penterjemah menggunakan kaedah terjemahan literal, iaitu harfiah. Selain itu, berlaku penambahan seperti seseorang di dalam terjemahannya. Seterusnya, laras bahasa. Laras bahasa yang digunakan oleh penterjemah iaitu laras bahasa umum, iaitu dia tidak menggunakan bahasa sastra, dan terjemahannya mengikut gaya syair, iaitu ada bentuk seperti syair. Seterusnya, penggunaan kata. Perkataan yang digunakan oleh penterjemah tidak terlalu tinggi dan mudah difahami, tetapi terdapat perdana makna yang kurang sesuai seperti perkataan keluarga tadi, ahliki. Berdasarkan analisis yang telah saya dapati, cadangan terjemahan saya adalah, jika Allah menetapkan dengan kehinaan, maka binasalah seluruh kaum kamu. Itu sahaja hasil analisis kritikan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menganalisis terjemahan bait 7 hingga 9. Bait syair ke-7. Kamu azza al-wa'izuna minna faqama fil ard anbiya. Berapa ramai pendakwah yang berdakwah dari kalangan kita dan bangkit di bumi para nabi. Analisis dari aspek makna. Makna daripada bait syair yang diterjemahkan oleh penterjemah tidak sampai sepenuhnya. Saya harus membaca berulang kali untuk memahamkan terjemahan tersebut. Kaedah terjemahan. Penterjemah menggunakan kaedah terjemahan literal kerana saya merasakan penterjemah menterjemahkan bait syair ini secara harfiah. Laras bahasa.
Laras bahasa yang digunakan ialah laras bahasa umum. Penterjemah tidak menggunakan laras bahasa sastra. Struktur ayat pula seperti terikut-ikut struktur ayat bahasa sumber. Penggunaan kata, perkataan-perkataan yang digunakan oleh penterjemah tidak terlalu tinggi tahapnya dan perkataan tersebut juga mudah dipahami. Cadangan terjemahan yang saya lakukan, berapa ramai di kalangan kita pendakwah yang berdakwah di muka bumi ini setelah para anbiya, yakni nabi-nabi. Bait syair ke-8, fa'in sarafu wal bala'u baqin walam yazul da'ukil aya'u. Jika kamu berpaling, maka kekallah kemusnahan dan penat lelahmu terhenti dan sia-sia. Aspek makna, saya memahami bait syair yang telah diterjemahkan oleh penterjemah. Makna daripada bait syair ini juga sampai. Kaedah terjemahan, penterjemah menggunakan kaedah penterjemahan interpretasi atau kaedah penterjemahan diksi bebas. Laras bahasa yang digunakan ialah laras bahasa umum. Penterjemah tidak menggunakan laras bahasa sastra. Penggunaan kata, perkataan-perkataan yang digunakan oleh penterjemah tidak terlalu tinggi tahapnya dan perkataan tersebut juga mudah dipahami. Cadangan terjemahan, namun jika kamu berpaling daripadanya, maka kekallah kamu dalam kemusnahan dan penat lelahmu akan menjadi sia-sia. Bait syair ke-9, hukmun jara lil malaiki fina wa nahnu fi asli aghniya. Pertimbangan terhadap raja berlangsung dalam kalangan kita dan kita pada asalnya tidak tahu apa-apa. Analisis dari aspek makna, penterjemah tidak menterjemahkan bait ini secara keseluruhan. Beliau hanya menterjemahkan perkataan-perkataan tersebut dengan makna tersurat dan tidak menterjemahkan perkataan itu diam. Penterjemah tidak menterjemahkan bait ini secara keseluruhan. Beliau hanya menterjemahkan perkataan-perkataan tersebut dengan makna tersurat dan tidak menterjemahkan perkataan-perkataan itu dengan makna tersirat. Jadi, makna asal bait syair yang ingin disampaikan tidak begitu sampai. Kaedah terjemahan, penterjemah menggunakan kaedah terjemahan literal kerana saya merasakan penterjemah menterjemahkan bait syair ini secara harfiah. Laras bahasa yang digunakan ialah laras bahasa umum. Penterjemah tidak menggunakan laras bahasa sastra. Penggunaan kata, perkataan-perkataan yang digunakan oleh penterjemah tidak terlalu tinggi tahapnya dan perkataan tersebut juga mudah dipahami. Cadangan terjemahan, meskipun kamu berbangga akan dirimu, tetapi pada hakikatnya kamu hanyalah orang yang tidak tahu apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurhasha Balkis binti Zakaria. Rukmu talabah 0505 Baik, hari ini saya akan menganalisis terjemahan syair yang telah dibuat oleh saudari Rabi'atul Adawiyah. Bait-bait tersebut ialah kam wa'adha al-wa'izun minna wa qama fil ardi anbiya fansarafu wal bala baki walam yazilu dawu kal aya hukmu jara lil malik fina wa nahnu fil asli awbiya. Terjemahan yang telah saudari Rabi'atul lakukan ialah, dan bangkit di bumi berapa ramai pendakwah yang berdakwah dari kalangan kita para nabi. Jika kamu berpaling, maka kekallah kemusnahan dan penat lelahmu terhenti dan sia-sia. Pertimbangan terhadap raja berlangsung dalam kalangan kita dan kita pada asalnya tidak tahu apa-apa. Baik, saya telah membahagikan beberapa kritikan dari segi ketetapan makna, penggunaan kata, gaya bahasa, laras bahasa dan kaedah terjemahan. Mengikut analisis yang telah saya buat, dari segi ketetapan makna, saya dapati terjemahan yang dilakukan oleh saudari Rabi'atul Adawiyah tidak mempunyai kriteria terjemahan yang baik dan makna yang ingin disampaikan juga tidak dapat difahami dengan mudah. Hal ini kerana apabila penterjemah cuba untuk menterjemahkan puisi atau syair, penterjemah akan sedaya upaya untuk menjaga makna yang tersurat maupun yang tersirat di dalam bait syair tersebut walaupun menggunakan ayat yang berbeza daripada teks sumber. Selain itu, terjemahan dia juga boleh dikatakan lari maksud kerana berlakunya perselisihan cerita di bait ketiga, yang mana bait ketiga itu tidak mempunyai kaitan dengan cerita di bait sebelumnya, walhal bait syair ini merupakan bait yang terakhir. Seterusnya, penceritaan yang ingin disampaikan juga tergantung terutamanya di bait ketiga, manakala terjemahan bait pertama dan kedua agak baik kerana dapat difahami dengan mudah.
Manakala dari segi penggunaan kata pula, pada pendapat saya, penggunaan kata yang dibuat oleh saudari Rabi'atul Adawiyah kurang baik dan memerlukan kepada penambahbaikan. Hal ini kerana terjemahan saudari Rabi'atul Adawiyah terlalu terikat dengan teks sumber yang menyebabkan penterjemahan yang dilakukan agak terhad. Selain itu, kata-kata yang digunakan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Ayat yang digunakan juga tidak mengandungi unsur-unsur yang berpuitis, menyebabkan terjemahan saudari Rabi'atul Adawiyah kelihatan biasa sahaja. Tetapi penterjemahan dia juga mementingkan sasaran pembaca yang mana banyak menggunakan perkataan-perkataan yang mudah dan senang untuk dibaca oleh para pembaca. Dari segi gaya bahasa pula, sebagaimana yang kita maklum, terjemahan puisi atau sesuatu syair memerlukan usaha yang maksimal kerana pentingnya kepada penjagaan lenggok dan gaya bahasa yang digunakan. Ia juga dapat memelihara irama dan makna dengan betul. Dalam hal ini, saudari Rabi'atul Adawiyah kurang mementingkan penjagaan irama dan lenggok gaya bahasa. Gaya bahasa yang saudari Rabi'atul Adawiyah gunakan juga tidak menepati sesebuah syair. Dari segi laras bahasa pula, laras bahasa yang melibatkan penulisan sastera lebih bersifat kepada komunikatif dan penggunaan ayat yang berpuitis. Seseorang penterjemah perlu berkhayal ketika menterjemah sesuatu syair. Dalam hal ini, terjemahan syair oleh saudari Rabi'atul Adawiyah kurang komunikatif kerana pembaca tidak dapat memberi reaksi atau respon yang sepatutnya. Dari segi kaedah terjemahan pula, dari pemerhatian saya, saudari Rabi'atul Adawiyah menggunakan kaedah terjemahan secara literal, iaitu terjemah satu persatu perkataan dan banyak terikat dengan teks sumber yang menyebabkan bait ketiga tidak dapat difahami dan terpesong dari cerita yang sebenar. Ini adalah cadangan terjemahan yang telah saya lakukan. Bait pertama, kam wa'aza al-wa'izun minna wa qama fil ardi anbiya. Berapa ramai pendakwah dari kalangan nabi yang diutuskan untuk berdakwah di bumi. Bait kedua, fansarafu wal bala baki walam yazilu dawu kal ayat. Namun masih lagi ada yang mengingkari, kekalah dia dalam kemusnahan dan kehancuran diri. Bait ketiga, hukmu jara lil malik fina wa nahnu fi asli aghbiya. Sedangkan ego dalam diri semakin meninggi, walhal diri ini tiada memberi apa-apa erti. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar.